Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihul wal hadi ma sabaq wa nasihaqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi azim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Ada kena betul tu Belia Usahawan Belia Negeri tahun 2000. Oh, 2011 muda sangat saya, dah tua masa tu pada tahun 2000 Yang saya hormati dan kasihi pada sahabat saya Datuk Lokman Nur Adam, pengulas politik, kritik. Dia bercakap tanpa lesen lah saya kata. Tak ada lesen, berani dan banyak kali graduate lah dekat dalam apa ni penjara Jadi kita beruntung pada malam ni mempunyai datang tetamu daripada orangnya orang Johor tapi duduk Kuala Lumpur, niaga di Kuala Lumpur, hidup secara berdikari. Saya kenal dia, kalau dia tak ingat saya lah, masa kursus PTN dulu, ZMED lama dulu dah. Masa tu dia baru keluar universiti, taman tu lah saya ingat sebagai Pegawai Datuk ZMED masa tu tahun 2006 saya kenal dia. Tapi saya lihat perkembangan dia. Pasal orang tua dia saya kenal, Arwah Yaham tu. Arwah Yaham tu pernah bekerja di Mesir sebagai tintangan menjadi arah Mesir. Jadi walaupun beliau kurang mengenali saya, tapi saya mengenali beliau ni kerana orang tuanya pada tu nasib baik tak dapat orang Mesir, dapat orang Keluang, dapatlah lahir Datuk Lokman Adam ni jadi pemimpin yang kuat dan bersemangat untuk bersama dengan kita walaupun dengan berbagai tekanan, tapi masih bersama dengan kita walaupun kalau nak kira orang yang boleh mengajuk lah, kalau kena pecat keluar tubuh parti lain, tapi dia masih mempertahankan nama di luar parti. Itu bagi tepukan pada Datuk Lokman Adam. Tidak lupa juga kepada Kak Kamita binti Hasan Zid Husin, pemangku Ketua Cawangan, juga kepada linda kita Nazri ketua-ketua wanita yang ada kat sini, ketua cawangan pasal lagi nampak gelap sikit, ketua cawangan generasi, cawangan Tenggara 4, Tenggara 2 dan kawan-kawan lah yang ada malam ni Tuan Imam sekalian dekat sini untuk mendengar apa juga perkara yang perlu yang kita dapat kongsi pada Datuk Lokman Adam, dan apa juga perkara yang mungkin boleh diberi dan yang boleh kita bersoal jawab lah, supaya lebih jelas dan lebih memahami bagi yang dia menjadi tentera, bagi yang mungkin memerhati nak tahu cerita, mungkin boleh bertanya jugalah supaya lebih jelas, lebih jelas dan lebih faham bagaimana isu-isu semasa yang kita perlu fahami dan perlu kita kenali. Dan lebih-lebih lagi bila hari ini adalah hari penamaan calon dan kita dah mula gendang pilihan raya tu terus dipalu tiap-tiap hari, sama ada dalam bentuk paluan yang cantik ataupun paluan yang merosakkan telinga kita. Jadi kita kena dengar, tapi akhirnya keputusan yang kita perlu buat adalah memastikan Barisan Nasional menang pada 19 November dan dinobatkan sebagai kerajaan yang mempunyai majoriti yang besar. Itu dia harapan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Cik Nazri dan juga semualah kawan-kawan yang berada di sini. Saya rasa inilah kali pertama lah. Tadi penamaan calon, tiba-tiba Nazri dua semalam beritahu 3 hari semalam beritahu kata ada program
Datuk Lokman Adam datang dekat Tengaruh 2. Saya kata hebat, kata dia. Maknanya dia dah cari dulu Datuk Adam. Senang dapat. Tahniah. Dah 2 kali. Hebat. Maknanya ke Tengaruh ni tempat kita tahu kawasan Felda yang merupakan kubu kuat Barisan Nasional. Tapi tu pilihan raya yang lepas kita menang tipis 1,000 lebih. Dan di Dondau kita kalah 3,000 lebih. Campur 2 parlimen kita kalah tu. Risau saya tu. Tapi bagaimanapun saya yakin dengan apa yang telah berlaku, bila kita menang pilihan raya di peringkat negeri, kita mendapat majoriti yang lebih. Kadang-kadang kita ni ditipu oleh janji-janji manis. Contohnya di kawasan Dondau tu, mereka memilih kepada Parti Perikatan Nasional dengan memikirkan apa salahnya kita mengekalkan kawan yang kita kenal, tanpa memikirkan soal pembangunan. Akhirnya Ndau menjadi kawasan pembangkang. Tapi nasib baik di Tengaruh ni kita menang tipis dan dipilih pula wakil rakyat Don Tengaruh daripada kota MRC menjadi Esko. Dapatlah cover sikit. Tapi kesian sahabat kita di Dondau tadi, kerana kurangnya peruntukan dan kurangnya untuk membela soal pembangunan. Bukan dah negara apa ni di negeri Johor ni kita tak memikirkan soal pembangunan di kawasan Dau. Tapi kalau kita nak menjarah soal pembangunan, mestilah seiring dengan ahli parlimennya. Ahli parlimennya pula daripada Perikatan Bersatu, Perikatan Nasional. Kita tahulah Datuk Lokman Adam dia dah kalau cakap lagi keras. Saya ni agak lembut sikit pasal saya bertanding tu. Saya bertanding, saya kena jaga hati-hati supaya kata orang tu hati-hati itu walaupun pihak belah sana akan tertarik dengan saya. Jadi dia Datuk Lokman dia akan cakap dengan keras. Jadi kadang-kadang bila kita memikirkan soal pembangunan di daerah Mesing di sini, kita daerah luar bandar, daerah bandar, kita perlukan kerajaan yang stabil, yang sealiran dengan kita. Bila diadakan pilihan raya, kita perlu memilih wakil rakyat yang bersamaan dengan kita di peringkat negeri. Saya telah dipilih untuk mewakili parti, bukan untuk diri saya, tapi untuk Barisan Nasional, untuk parti saya. Sebab itulah bila dipilih atau diamanahkan oleh Presiden Parti dan juga UMNO itu sendiri untuk mewakili Barisan Nasional, maka saya kena menerima berdasarkan tanggungjawab yang diberi. Kami bai'ah untuk pastikan bahawa apa yang saya pegang ni bukan untuk diri saya, tapi untuk kepunyaan Parti Barisan Nasional. Jadi bila memikirkan ke arah itu, maka kita kena pastikan kekuatan jentera-jentera kita untuk memenangi untuk Parlimen P154 ni. Sebab itulah saya selepas daripada, walaupun saya bergerak dalam NGO, selepas saya telah dipilih untuk mewakili parti dan saya bergerak bersama dengan kepimpinan bahagian untuk kita pastikan apa yang telah berlaku yang lepas, dengan kita punya pemimpin peringkat bahagian yang kita nobatkan telah menang sebagai Barisan Nasional, tapi akhirnya mereka meninggalkan kita lompat parti. Kita yang selama ni menaikkan mereka, akhirnya meninggalkan kita tukutang ganting. Kita bermasalah selama 5 tahun di Felda ni, berbagai perkara yang tidak dapat kita lakukan dengan segera. Contoh tentang permohonan tanah, banyak perkara-perkara yang kita tangguh. Alhamdulillah bila kita menang, banyak geran-geran tanah telah dikeluarkan untuk generasi kedua. Saya difahamkan Yang Amat Betul Besar pun akan turun untuk menyerahkan
geran-geran tanah kepada generasi kedua. Pasal kita tahu untuk generasi pertama ni tak ada masalah, tapi generasi kedua ni dia memikirkan apakah yang mereka dapat, bagaimanakah proses-prosesnya lewat. Sedangkan proses-proses itu telah dilakukan tapi tidak dilakukan oleh pihak daripada pihak PH ataupun pihak parti PN itu sendiri. Yang kita tahu kajian dalam keadaan stabil terpaksa berkongsi kuasa dengan parti yang tak selera dengan kita. Bila tak selera dengan kita, maka ianya bermasalah. Jadi saya merayulah sebagai calon Barisan Nasional untuk mereka yang hadir di sini, yang tak hadir, dara-mara kita, anak-anak kita, untuk memilih Parti Barisan Nasional untuk kestabilan dan kemakmuran. Kenapa saya kata kestabilan dan kemakmuran? Kerana bila kita mempunyai majoriti yang tinggi, walaupun itu yang tinggi, seperti mana yang kita tahu di negeri Johor, kita majoriti 3/4. Daripada zaman PS, laburan cuma setakat 2-3-4 bilion, tak sampai 10 bilion. Tapi 6 bulan bila Kerajaan Barisan Nasional telah memegang kuasa, berduyun-duyun pelabur sampai dekat 66 bilion. 6 bulan je kita Kerajaan Negeri Johor telah mendapatkan pelaburan yang tinggi. Ini adalah perkara yang amat baik kepada anak-anak kita juga yang akan dapat kerja daripada sektor pergelangan, industri, pembinaan, semua peluang pekerjaan. Tapi apa yang berlaku selama 5 tahun sebelum Kerajaan Negeri Johor dibentuk daripada Barisan Nasional, banyak pengangguran berlaku. Dan banyak juga yang ibu bapa kat sini, ialah nasib baiklah macam peroka, hasil sawit ada, masa pun duit bagi pada anak-anak cucu-cucu, kesian. Kesian pada cucu-cucu yang duduk dekat JB, duit kadang-kadang belanja tak cukup. Ini berlaku kepada ibu bapa. Kerana apa? Kerana soal kestabilan tu tak ada. Bila soal kestabilan tu tak ada, maka pelabur-pelabur tak datang, maka pelabur-pelabur lari ke lain. Itu belum ditambah lagi dengan Datuk Rahman cerita-cerita yang lebih padat lagi tentang soal-soal pelaburan ni, kenapa ianya menjadi berkurangan. Jadi perkara-perkara ginilah perlu kita pastikan kemakmuran dan kestabilan dapat berlaku, terutamanya di kawasan Kubu Kuat Barisan Nasional di Perak. Yang kita tahu sejarah Perak ni daripada zaman Abdul Razak, bapa bos kita, yang kita memang kita sayu hati bagaimana dia melalui proses perjalanan yang saya kata bukan berat sebelah lah kata orang tu. Kita macam gini susah sikit pasal dia membabitkan soal proses kehakiman itu sendiri, proses pembelaan dan penguat bela. Tapi pekat-pekat gini Datuk Rahman boleh jelaskan lah. Dia lebih memahami, dan banyak saya tengok dalam apa YouTube dia tu, dia banyak penjelasan. Saya suka. Kadang-kadang nak tidur tu saya dengar sampai saya tertidur. Malam-malam saya tengok, nanti saya tengok ada notification Datuk Rahman. Tak apalah, saya buat kerja dulu, nanti saya dah sebelum baring tu saya dengar cerita dia kan. Kadang-kadang melarat saya sampai pukul 1.30. Pasal apa? Dia buat siang, tapi dia buat awal. Tapi ada juga kadang-kadang Datuk buat sampai pukul 1. Saya tak tahulah dia masih tidur. Kadang-kadang kan, pasal mungkin saya rasa dia dah geram sangat, dia tak boleh tidur, dia luahkan dalam Facebook dia. Sampai dia punya Facebook kena sekat. Sampai dia punya dia punya terpaksa lalu melalui Telegram pula nak suruh dengar. Tapi perjuangan dia untuk menjelaskan perkara-perkara yang boleh mengancam Barisan Nasional itu sendiri amat baik bagi saya. Sebab itulah saya ucapkan tahniahlah kepada Nazri, kepada kecawangan ni, kepada Datuk Rahman yang siasa berjuang tanpa penat dan lelah, tanpa gaji, tapi melakukan untuk kebaikan parti. Jadi sebagai calon Barisan Nasional, saya memerlukan orang macam gini. Orang macam gini yang perlu kita lihat, yang perlu kita dengar ulasan-ulasan yang saya dapati, ulasan ataupun poin-poin yang dia dapat adalah sumber-sumber yang saya katakan hampir 90% dah yang dia dapat.
Kadang-kadang saya tengok, mana dia dapat maklumat ni, tapi hampir tepat. Dan kadang-kadang dia dah kita awal sebelum itu berlaku. Jadi itu kelebihan yang dimiliki oleh saudara Datuk Luqman ni. Jadi mudah-mudahan kita manfaatkan sebagai kita untuk menghadapi pilihan raya. Selain daripada memberi motivasi kepada kita semua, saya menumpang kepada Datuk yang hadir pada malam ni untuk menguatkan lagi ukhuwah kita, untuk pastikan undi-undi kita jangan salah pilih, untuk pastikan jentera kita bergerak lebih kuat lagi. Kadang-kadang ada yang cakap Datuk Latif masuk dah berubah, boleh menang mudah. Tapi saya bimbang juga kalau macam gitu semua orang cakap, lama-lama semua orang akan kesian pada sebelah pihak pula. Pasal apa? Pasal Datuk Latif boleh menang. Tak apalah, kita bagi orang sebelah, kita pun kenal dia. Kalau satu rumah ada 4 orang, 2 bagi sebelah pihak, 2 bagi saya. Jahanam saya. Jadi dalam apa pun kita kena berlaku dengan semangat yang kuat, kerana saya mengatakan satu undi itu dah satu doa untuk saya. Satu undi itu dah satu doa untuk saya. Kalau banyak undi, banyak doa untuk saya. Dan bila banyak doa, bila saya dinobatkan sebagai wakil rakyat, maka saya boleh buat bekerja dengan baik. Ibarat orang memancing ikan. Kalau seorang tu memancing di sungai yang sama, di parit yang sama, kadang-kadang orang tu 4 jam pun tak dapat ikan. Tapi kalau orang yang dah tentu dapat doa yang banyak, dia duduk kat situ, dia boleh dapat ikan. Bagi itulah soal dia wakil rakyat. Dia memerlukan doa daripada pengundi-pengundi untuk dia boleh bekerja. Selain daripada penyelarasan dalam soal pentadbiran itu sendiri. Dan kita tahu Kajian Negeri Johor seperti saya sebut tadi adalah kajian Barisan Nasional. Kita tak nak di peringkat parlimen kajian parti yang wakil rakyat yang pegang adalah wakil rakyat berlainan daripada Barisan Nasional. Akhirnya negeri kita ataupun daerah kita ni akan tercicir di soal pembangunan. Kita tak boleh samakan dengan daerah Johor Bahru. Daerah Johor Bahru dia membangun secara bergerak sendiri pasal PPP dia kaya, kerana dia tetap boleh bangun, kerana dekat situ tanah-tanahnya, aset apa semua dia tetap. Bila buat jalan, pemaju kena buat jalan, pemaju kena buat dewan, pemaju kena buat rumah-rumah murah. Kota tu dah ditetapkan. Tapi dekat Mesin ni lain. Kita di masyarakat luar bandar, kita mengharapkan pembangunan, peruntukan daripada kerajaan, barulah proses itu bermula. Seperti macam mana kita bangunkan kawasan di belah Tajur Resang, dah ada jalan baru boleh bangun. Itu pun ECR yang masuk. Kalau tanpa ECR tak boleh nak bangun, barulah sektor pelancongan tu dapat dilaksanakan. Begitu juga dah dengan soal perumahan. Kajian negeri boleh bagi tanah pada generasi kedua, tetapi bagaimana kita nak menyaras bangunan, bagaimana nak buat, kita kena selaraskan dengan kajian pusat pula untuk menjadikan peruntukan dalam pembinaan bangunan. Menjadikan macam My Home, PPRT, SPNB, itu semua adalah agensi di peringkat federal yang perlu kita selaraskan secara bersama, supaya tanah yang kita bagi kepada generasi kedua dapat dimanfaatkan untuk buat rumah. Kajian negeri ada penyelarasan untuk buat rumah, tapi kalau kita dapat lipatkan gandakan lagi soal pembangunan dengan pihak federal yang kajian yang sama dengan kita, maka ianya boleh dimanfaatkan kepada kita masyarakat luar bandar. Saya yakin tadbiran yang pada 19 November akan datang, kajian yang pemerintah adalah Barisan Nasional. Jadi, dan seperti mana yang kita yakin, kajian negeri masa dibubarkan semua pembangkang bising. Kenapa bubar, kenapa tamak. Begitu juga dengan apa yang berlaku di peringkat federal baru ni, dibubar, kata kita ni tamak lah, musim banjir lah, macam-macam lah. Tapi kerana mereka takut untuk menghadapi pilihan raya. Dan mudah-mudahan kali ini kita dapat buktikan yang kita dapat membela rakyat melalui pilihan raya yang kali ini,
dan akta akti lompat telah dibuat untuk kita pastikan apa juga yang diputuskan oleh rakyat untuk pastikan kerajaan yang dipilih itu adalah kerajaan yang telah ditetapkan oleh rakyat, tanpa ada lagi berlaku lompat-lompat parti. Jadi saya sebagai calon Barisan Nasional P154, calon nombor 5, kalau saya kena angkat 5 tu calon saya lah, calon nombor 5. Jadi calon nombor 5, ingat nombor 5, ingat rukun Islam 5, ingat apa rukun negara 5 perkara. Jadi macam-macam 5. Saya pun tak tahu kenapa tadi saya baca solat 5 waktu banyak semua 5. Saya tadi masa ambil bola tu saya baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu saya kata ya Allah bagi yang terbaik untukku, keluar nombor 5. Saya kata panjang juga nombor 5 ni, orang satu saya dah corot ni. Tapi fikir balik, apakah hikmah dia? Saya teringat calon kita Barisan Nasional ketua bahagian kita yang bertanding nombor 5. Kita kalah dekat situ. Mungkin nak Allah nak tunjukkan kau kena pastikan nombor 5 ni kali ni kita menang. Jadi untuk pastikan menang tu saya perlukan sokongan daripada pengundi-undi dan good jentera yang ada pada malam ni. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Nasional! Barisan Nasional! Terima kasih Datuk di atas ucapan tadi. Maaf ya Datuk atas kekhilafan saya, mungkin salah pandang tadi. Baiklah, kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada, saya boleh bergerak ke belakang ataupun mungkin nak bertulis pun boleh bagi pada saya. Ada tak? Oh, kemudian. Okey, kalau ada boleh tuliskan, nanti bagi pada saya ya. Baiklah, kita teruskan saja acara malam ini dengan menjemput dan mempersilakan pula yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, mantan MKT UMNO, untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kestabilan dan Kemakmuran. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudari pengurusi majlis yang berbahagia, yang berbahagia Datuk Abdul Latif Bandi, mantan Esko Kerajaan Negeri Johor, yang merupakan calon kita di Parlimen Mesir. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Ketua Wanita, pemangku Ketua Wanita, pemangku Ketua Wanita Cawangan, Saudara Nazri yang telah mengundang saya buat kali kedua. Kali pertama saya di Tenggaruh 3. Malam ni saya berjumpa di Tenggaruh 2. InsyaAllah ada plan lain lagi sekali saya datang Tenggaruh 1 ada, InsyaAllah. Jawatan Kuasa UMNO bahagian, Jawatan Kuasa UMNO Cawangan, wanita, pemuda, puteri Cawangan, ketua-ketua masyarakat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, tuan-tuan. Hari ini saudara kita telah diselamatkan oleh Allah SWT. Kerana setelah kita tewas pada tahun 2018, walaupun UMNO pada ketika itu bertanding 122 kursi, BN bertanding 220 kursi. Walaupun kita difitnah, kita dilontarkan dengan pelbagai tomahan, kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, sungguh pun begitu, BN masih lagi memenangi 79 kursi pada tahun 2018. Dan kita UMNO saja memenangi 54 kursi. Masih lagi parti yang mempunyai kemenangan terbesar. 54 kursi ini saudara, saya nak beritahu,
Dari segi statistiknya kita menang lebih 48 kursi, 48%. Maknanya hampir separuh daripada kursi yang kita tandingi. Ada parti lain seperti PPBM yang tuan-tuan tahu ada ahli parlimen daripada tempat tuan-tuan sendiri bersih, menang atas tiket UMNO. Lepas tu dia lompat, dia pergi ke tiket PPBM. Dan dalam ucapan dia boleh kata UMNO tak relevan. Itu yang saya memang betul-betul berminat dan datang sini sebenarnya. Dia boleh kata UMNO tak relevan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, PPBM bertanding 55 kursi. Dia menang hanya 13 kursi. Dia menang 13 kursi. Dan dia menang 13 kursi itu, satu meninggal dunia dekat Tanjung Piai. Kita letak calon di kawasan Melayu ni, kita letak calon MCA lawan di kawasan Melayu. Bukan setakat dia kalah dengan majoriti. Tuan-tuan, lebih besar, 15,000 Wee Jack Seng menang. Betul tak betul tuan-tuan? Saudara, macam-macam dia kata dengan parti kita. Dia kata parti kita dah tunggang langgang nak masuk longkang. Tetapi selepas dia kata parti kita dah tunggang langgang nak masuk longkang, akhirnya pada tahun 2020 dia menyedari bahawa untuk menang pilihan raya yang ke-15 dia perlu ada strategi untuk dapatkan kursi yang sebelum ini ditandingi oleh UMNO. Maka Mahathir telah menghantar Muhyiddin menyertai UMNO dan juga PAS untuk membentuk kerajaan secara bersama. Saya nak beritahu ini semua grand plan Mahathir. Walaupun hari ini Mahathir atas tiket GTA ataupun Pejuang, walaupun Muhyiddin atas tiket Perikatan Nasional, masih lagi bawa Panji-Panji Bersatu, sebenarnya mereka ni masih bersama tuan-tuan. Saudara, perancangan mereka menghantar Muhyiddin masuk ke kamp kita dengan harapan apa? Dengan harapan supaya mereka boleh curi daripada kita kursi-kursi yang kita tandingi. Tahun 2018 kita bertanding 122 kursi. Kalau kita kerjasama dengan PAS, daripada 122 kursi ini, maka sekurang-kurangnya 26 kursi kita kena bagi kepada PAS. Tuan-tuan, berapa baki tinggal? Tinggal 96 kursi. Kalau time Bersatu dulu belum kerajaan, dia bertanding 55 kursi, takkan kita nak bagi dia 20 kursi? Kita ambil 76. Betul tak? Mesti dia tak setuju. Busuk-busuk pun tuan-tuan, kalau kita teruskan kerjasama dengan Muhyiddin, kita terpaksa bagi dia 46 kursi. Maknanya UMNO akhirnya akan bertanding hanya 50 kursi. Maknanya apa? Maknanya belum masuk pilihan raya, keputusan yang diperolehi oleh UMNO lebih buruk daripada pilihan raya umum yang ke-18 tahun 2018. Itu sebab saya antara orang yang menentang kerjasama dengan Mahathir baik awal, tetapi kerjasama dengan Mahathir tak berjaya, kerana bila wakil rakyat kita nak pergi menyokong Mahathir, wakil rakyat daripada UMNO, wakil rakyat daripada PAS nak pergi menyokong Mahathir, kerana Mahathir memainkan sentimen kita nak buang DAP, kita nak buang DAP, kita tak nak lagi DAP, kita nak buat kerajaan Bumi Putera. Maka UMNO dengan PAS percaya, dia pergi ke istana. Sampai istana baru mereka tahu bahawa Mahathir nak buat unity government. Dalam tu ada PAS, dalam tu ada UMNO, dalam tu juga ada DAP. Tak jadi. Bila tak jadi tu tuan-tuan, barulah wujudnya apa yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Barulah adanya perancangan mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Ini ramai orang tak tahu tuan-tuan. Sungguh pun begitu, walaupun tak kerjasama dengan Mahathir, baru kerjasama dengan Muhyiddin, anak didik Mahathir, kita dibuli, duit kita dirampas. Betul tak betul? 3 kali mahkamah arahkan pulang balik.
Tak dipulangkan. Saudara, bukan setakat tak dipulangkan, kita ditipu. Jawatan Timbalan Perdana Menteri patut bagi kat kita, dah lah kita ni ada 42 kursi. Mereka ni tuan-tuan hanya menang 13 kursi, tapi 7 ikut Mahathir, hanya 5 ikut Muhyiddin Yassin. Mula-mula 6, tapi Dr. Syahrudin last kali lari institusi politik Muhyiddin, lari pergi ke Pejuang. 5 je. Tetapi dia ada 32 ketika itu, sebab dia curi daripada kita 16 orang. Dia curi daripada Bersatu, daripada PKR 9 orang. Lepas tu ada 4 orang bebas yang rogol lama semua sekali tu, Dr. Zahir Kumar semua yang ada kes-kes mahkamah ni. Saudara, maka mereka ini tuan-tuan, mereka ini telah pun menyokong Muhyiddin, dan Muhyiddin ada 32 kursi. Kalau nak ikutkan, kalau 32 dengan 42, sudah pastilah sepatutnya UMNO yang jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Tapi saudara, baiknya UMNO ni kita berlapang dada, tak apalah, kita bagi dia jadi Perdana Menteri dengan harapan dia akan berlaku adil, memerintah dengan adil, jaga semua rakyat dengan adil. Tetapi dia bully kita. Bila berlaku pilihan raya di Sabah, dia tikam kita, kita agih kursi dengan dia. Sekerat jalan, dia ambil daripada parti lain yang bertanding, masuk dalam perikatan dia bertanding lebih banyak kursi daripada kita. Walaupun last kali keputusan kita menang lebih banyak daripada dia, tapi dia yang jadi Ketua Menteri. Macam mana tuan-tuan? UMNO menang lebih kursi daripada PPBM. Patutnya UMNO lah jadi Ketua Menteri, tetapi dia pilih orang dia juga jadi Ketua Menteri. Itu pun masih lagi ada di antara kita tak sedar bagaimana kita dimainkan. Tuan-tuan, alhamdulillah saudara, hari ini sudah final, UMNO akhirnya bergerak solo, kecuali di Sabah. Sabah ni saya pun tak nak komen. Saya pun pening tuan-tuan, kan? Sebab dulu bila Bung Mokhtar mengumumkan kita akan bertanding 73 kursi di pilihan raya negeri Sabah, saya dah gembira dah. Saya dah tak ambil campur dah pasal Sabah. Tapi tiba-tiba agihkan juga kursi dengan Bersatu. Bila agih kursi dengan Bersatu, kita lihat kursi yang UMNO bertanding, Bersatu letak calon bebas, tikam belakang kita. Pemimpin kita tuan-tuan, nak disumbatkan dalam penjara. Dan akhirnya Datuk Najib dah pun ke penjara. Datuk Zahir pun cuba disumbatkan dalam penjara. Datuk Latif dah menang di peringkat Mahkamah Session. Zaman Muhyiddin lah tuan-tuan, Datuk Latif dikerjakan. Dah 2 tahun lepas didakwa balik, pergi ke Mahkamah Tinggi, dirayu ke Mahkamah Tinggi. Kemudian apa jadi tuan-tuan? Mahkamah Tinggi mendapati ada prima facie, kena bicara di Mahkamah Session balik. Alhamdulillah tuan-tuan, mereka merancang nak kenakan Datuk Latif, tetapi alhamdulillah saudara, Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau dan beliau telah dibebaskan. Innocent, proven innocent. Itu sebab hari ini beliau dinamakan sebagai calon pilihan raya, kerana orang lain belum disiasat, orang lain belum dibicarakan, tetapi Datuk Latif Bandi telah pun dibicarakan, telah pun disiasat dan didapati innocent ataupun tidak bersalah tuan-tuan. Itu sebab saudara, hari ini saudara, kita di Mersing, kita letakkan balik Datuk Latif Bandi untuk menggalas tanggungjawab sebagai ahli parlimen yang baru, insya-Allah. Saudara, macam-macam yang berlaku sepanjang tempoh kita 4 tahun lebih ini. Pelbagai pancaroba, pelbagai ujian yang dilalui oleh parti, berbagai ujian dilalui oleh jentera-jentera parti, ahli parti. Sebelum ini kita tak pernah tengok pemimpin kita khianat. Tetapi sepanjang tempoh 4 tahun ni, macam-macam yang kita nampak. Ada yang lepas kita kalah, mereka melompat macam ahli parlimen lama tuan-tuan.
terus meninggalkan kita, terkontang-kanting. Meninggalkan kita, tak apa lagi. Dia perli kita, dia kutuk kita, kata kita sudah tidak relevan. Padahal kalau UMNO Barisan Nasional tidak relevan, dia pun tak boleh menang di Parlimen Mersing ini. Betul tak betul, tuan-tuan? Hari ini saudara, kita lihat dia pun tak berani menawarkan diri sebagai calon. Sebab apa dia tak berani menawarkan diri sebagai calon? Sebab dia tahu kalau dia bertanding sekali lagi di Mersing ini, tuan-tuan, dia akan kalah. Dia akan kalah. Kita tak nafikan YB Aloya dia menang. Kita tak nafikan dia ada sedikit hubungan baik dengan orang-orang UMNO sendiri, masih lagi berkhidmat, masih lagi menjalankan tugas. Itu sebab nasib dia baik. Dia diberi mandat pada pilihan raya yang peringkat negeri untuk menang di Endau. Tetapi kali ini saudara, pilihan raya di peringkat persekutuan ini sangat penting. Kalau dicampurkan jumlah undi di dua buah don ini, parlimen ini pun tuan-tuan saudara, kita tak boleh menang. Itu sebabnya walaupun Datuk Latif dah berehat, parti minta supaya dia bertanding. Kerana kita yakin kalau beliau bertanding, peluang itu lebih cerah kerana kita nak berhadapan dengan bukan calang-calang orang. Saya nak beritahu saudara, kenapa penting pilihan raya ini berbanding dengan pilihan raya yang lain. Kerana kehidupan rakyat Malaysia, tuan-tuan, habis tonggang langgang macam nak masuk longkang, seperti mana yang Muhyiddin Yassin sebut itu. Betul. Tetapi bukan UMNO, tuan-tuan, yang tunggang langgang nak masuk longkang. Rakyat hari ini, tuan-tuan, dah tunggang langgang nak masuk longkang. Apa taknya saudara, 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, kita boleh cari makan, kita boleh hidup aman, damai, harmoni, tidak ada racial crisis. Betul tak betul? Ada perpecahan kaum, kerusuhan kaum, kecuali tahun 1969 tak ada. 1969 kita tahu kerja gerakan dan juga kerja DAP buat provokasi sehingga berlakunya rusuhan tahun 1969. Tetapi selepas itu alhamdulillah tak ada. Bila Tun Razak melancarkan dasar ekonomi baru, alhamdulillah, walaupun target kita, sasaran kita untuk capai ke equity Bumiputera 30%, namun zaman Datuk Seri Najib kita telah capai lebih 23%. Ada lagi 7% tak sampai. Itu pun sebab lebih kurang daripada 81 sampailah tahun 2003 kita ada Perdana Menteri yang tak berapa Melayu. Itu sebab pada zaman Tun Mahathir, equity Bumiputera 18%. Bila dia pencen 2003, lebih kurang 18%, lebih sikit saja, tak naik sampai 1% pun. Ini yang menyebabkan kita punya equity Bumiputera yang kita sasarkan 30% tidak tercapai. Tetapi saudara, saya nak beritahu, semenjak jatuhnya kerajaan Barisan Nasional tahun 2018, tak pernah saudara kedudukan agama Islam diperlekeh. Bila datang je mereka, tuan-tuan, habis sampai ke tahap saudara, harta tabung haji, harta umat Islam. Tak pernah sebelum ini kita ambil harta tabung haji, aset umat Islam, kita bagi dekat syarikat, Special Vehicle Company yang menjaganya, dan syarikat ini dijaga oleh kroni-kroni DAP, tuan-tuan. Amat menyedihkan. Ini belum lagi kita cerita kegagalan mereka untuk mentadbir ekonomi. Kita suruh cari pendapatan, dia tak tahu macam mana nak diversify our source of income, macam mana nak mempelbagaikan sumber pendapatan. Bagi dia, nak cari pendapatan ialah dengan menjual aset. Itu yang IHH dijual. Aset-aset yang penting dijual kepada Singapura. Saudara, banyak aset-aset kita telah dijual. Kalau kita nak tahu, IHH ini ialah
satu service provider, penyedia perkhidmatan kesihatan nombor 2 terbaik di dunia. Siapa dia punya main shareholder? Kita, Khazanah Malaysia. Tapi malangnya tuan-tuan, bagi Kak Lim Guan Eng jaga Kementerian Kewangan, apa jadi? Dijualnya saudara saham, saham milik kerajaan Malaysia, milik Khazanah, diberikan kepada Mitsui. Akhirnya Jepun menguasai. Saudara, kita negara dah ada pendapatan cantik, pendapatan tetap tiap-tiap bulan lebih kurang 3.94 bilion tiap-tiap bulan. Hasil kutipan GST. Datang mereka tuan-tuan, dia hapuskan GST. Sebenarnya GST ni yang patut takut ialah orang yang larikan diri daripada cukai. Rakyat biasa tak perlu takut, kerana dengan adanya GST tuan-tuan, orang yang dulu berada di pasaran gelap, mereka keluar. Dulu ada 30% perniagaan di pasaran gelap, mereka keluar, mereka declare perniagaan mereka. Kalau dulu kita ada cukai bertindih, cukai berganda, bila laksana GST semua dah hancur, dah tak ada dah. Sepatutnya kalau diberi masa sikit lagi, harga barang akan stabil, maka tuan-tuan akan menikmati harga dengan lebih kompetitif. Tapi malangnya tuan-tuan, bila orang tak faham tentang GST dia, lagi mudah untuk dia gunakan isu GST itu untuk jatuhkan kita pada tahun 2018. Kita baru tahu GST itu bagus bila BN sudah dijatuhkan, GST sudah dihapuskan, pendapatan, perbezaan pendapatan 2018 tuan-tuan, hasil kutipan SST baru 18 bilion. 2017 hasil kutipan SST 18 bilion. Hasil kutipan GST 2017 tuan-tuan 44.3 bilion. Setiap tahun ni saudara, lebih kurang 3.94 bilion bertambah. Dan ini menyebabkan tuan-tuan, akibat daripada menghapuskan GST ini, negara kehilangan lebih kurang 30 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak kita rugi. Itu sebab apa yang Datuk Seri Najib bagi, kita bagi bantuan awal persekolahan, ditarik balik. Tinggal sikit dia dapat. Kita bagi BRIN, kita dah bagi mula 500, 600 setengah, lepas tu naik 900 setengah, naik 1200, kalau menang 2018 naik 2000, betul? Tapi malangnya ada orang nak lebih, dia undi Pakatan Harapan, last kali apa yang dapat? RM30. RM30. Ini semua orang dapat. Tuan-tuan, BRIM apa jadi? Ditukar nama basah. Mula-mula memang basah tuan-tuan, daripada 6.8 bilion peruntukan untuk BRIM dinikmati oleh 7.1 juta keluarga, dipotongnya tinggal 4.1 bilion. Lepas tu potong lagi. Bantuan untuk nelayan, dulu nelayan kita jaga, kita bagi enjin motorbot. Program Satu Azam Mardi, kita bagi kapal ni, bot. Dulu subsidi petrol, diesel punya subsidi kita bagi. Pergi nelayan tangkap ikan, dapat ikan, tak nak bawa balik pun ada nelayan ni, jual kat nelayan Thailand. Sebab sana mata wang baht masa tu baik. Maka Datuk Najib bagi pula subsidi mendaratkan ikan, bagi subsidi lagi. Tapi maklumlah tuan-tuan, ketika itu ramai masih tak menghargai apa yang mereka ada. Pesawah padi, tanam je padi, kena tunggu 3 bulan baru boleh cari makan. Maka sebelum dia dapat dia punya hasil, tiap-tiap bulan kita bagi 200. Pendoreh getah, bulan November macam ni musim hujan, nak pendoreh macam mana? Kita bagi bantuan musim tengkujuh 200 sampai Januari. Macam-macam bantuan yang Datuk Seri Najib cuba untuk berikan kepada rakyat. Tetapi saudara, akibat daripada percaya dengan janji-janji, 60 janji Pakatan Harapan, Kerajaan Barisan Nasional telah ditolak pada tahun 2018. Ada orang kata,
Siapa jadi Perdana Menteri pun nasib aku sama. Saya nak tanya dengan orang Felda, nasib tuan-tuan zaman PH dengan zaman BN dulu sama tak sama? Tak sama. Mereka janji nak lupuskan hutang-hutang lapuk. Betul tak betul? Ada dia buat? Tak ada. Tidak ada tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dululah time nak datang hari raya ni, kita tahu mesti ada buah tangan daripada Datuk Najib. Betul tak betul? Mesti ada something untuk hari raya. Sekarang time budak naik-naik sekolah pun tak ada, kan? Time hari raya pun tak ada. Ini alhamdulillah bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri adalah nampak sikit. Adalah nampak sikit. Zaman Muhyiddin ada juga dia buat, tapi dia buat tu bukan dia guna duit kerajaan, kena pinjam. Ini ramai orang terpedaya bila mana Muhyiddin kata dialah yang menyelesaikan ni. Sebenarnya pinjam kena bayar. Betul tak? Tapi masa Muhyiddin berada di dalam Pakatan Harapan, janji dia apa? Hutang lapuk akan dihapuskan, tak payah bayar. Dia buat tak? Tak buat. Ada orang kata siapa jadi Perdana Menteri pun sama, kerajaan mana pun sama. Mana sama tuan-tuan? Pernah tak 61 tahun kita memerintah, hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan? Agama Islam tadi saya sudah sebut. Tuan-tuan tahu apa jadi dengan MARA? Anak-anak kita boleh pergi MARA dulu, hantar pergi belajar luar negara, betul tak? Bila datang PH tuan-tuan, peruntukan untuk MARA dipotong. MRSM pun terjejas. Saudara, anak-anak yang sebelum ini boleh dihantar ke luar negara, bila mereka cemerlang sudah tidak boleh dihantar. Semua dipotong. Nasib baik baru dapat bentuk kerajaan. Ini baru kerajaan campuran, tapi Perdana Menterinya dah letak Datuk Seri Ismail Sabri. Barulah tuan-tuan, baru-baru ni bila ringgit jatuh, kita dapat tambahkan allowance untuk pelajar-pelajar MARA yang belajar di luar negara. Cuba bayangkan kalau kita boleh memerintah secara bersendirian. Kalau kita boleh memerintah secara bersendirian, kita nak buat apa, kita boleh buat ikut acuan Barisan Nasional dulu. Banyak bantuan kepada rakyat kita boleh beri tanpa kita perlu minta restu daripada PAS ke, minta restu daripada Bersatu ke, tanpa kita minta restu daripada orang lain. Ini saudara beza dia. Dan pernah tak zaman BN memerintah tuan-tuan, tuan-tuan tidak dibenarkan untuk keluar kerja cari makan seperti mana zaman lockdown Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu saudara, bila Muhyiddin menjadi kerajaan, dia berhadapan dengan risiko undi tidak percaya. Saya tak nafikan memang ada wabak COVID-19, tetapi sebenarnya wabak COVID-19 ni saudara tak adalah teruk mana. Betul tak betul? Tapi kerana nak menyelamatkan tengkuk dia, dia takut berlakunya undi tak percaya di parlimen. Dia nak lockdown lah parlimen saja. Tapi saudara, satu Malaysia termasuk Perlis yang tak ada kes COVID ni, yang begitu kecil angka COVID di Perlis. Satu Malaysia dia lockdown ya tuan-tuan, dan akhirnya rakyat sengsara. Siapa yang kerja dekat sektor essential services ataupun sektor-sektor penting mungkin dibenarkan untuk keluar bekerja. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, pemandu teksi dibenarkan keluar bekerja, pemandu Grab dibenarkan keluar bekerja. Tetapi bila orang lain tak dibenarkan keluar bekerja, siapa yang nak jadi penumpang? Siapa nak jadi penumpang? Kita ucapkan selamat meninggalkan majlis kepada Datuk Latif Bandi yang akan menghadiri mesyuarat. Dia dah mula hari kempen hari ni tuan-tuan, nak kena jumpa dengan banyak orang, maka kita bagi laluan kepada Dr. Latif, Lepas ni kita akan ada sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh tanya apa saja soalan yang tuan-tuan nak tanya pada saya. Saya pun nak tahu apa orang Felda nak tahu, InsyaAllah kita akan cuba kupas sehabis baik. Jadi saudara, ini keadaannya. Bila ada orang
Dia ada restoran contohnya. Semasa zaman PKP, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap diperketatkan, sekejap dilonggarkan. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku saudara? Banyak tuan-tuan, syarikat-syarikat ini mengalami kerugian teruk. Dia punya bisnes down kurang-kurang 40% dan ada yang down sampai 80%. Apa tidaknya kalau restoran dibenarkan buka, tapi orang tak boleh masuk, tak boleh makan dalam kedai. Siapa nak beli makanan, kena beli makan tepi jalan. Itu pun boleh menyebabkan berlaku kemalangan jalan raya. Orang semua duduk tepi jalan. Macam-macam. Tetapi ramai yang dia bukan essential services. Sektor-sektor yang tidak dianggap penting ini tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan mereka merana. Yang pasar malam contohnya, bila berlakunya lockdown, modal yang mereka ada untuk buat bisnes digunakan untuk tampung keluarga, untuk beli nasi, beli beras, beli lauk, untuk disajikan, bawa tudung saji. Mula-mula tu adalah simpanan, last kali habis juga, betul tak? Bila buka balik PKP, sekejap buka, sekejap tutup. Bila buka, nak meniaga balik, ada modal? Tak ada. Itu yang semua menjerit-jerit bagi kami keluarkan duit KWSP. Mana pernah rakyat meminta tolong, merayu-rayu pada kerajaan nak keluarkan duit dia sendiri pun susah. Saudara, sebelum tu tak pernah berlaku. Tetapi disebabkan nafsu serakah dia nak kekal sebagai Perdana Menteri, takut kalau dibuka parlimen itu, maka akan berlaku undi tak percaya, dia hilang jawatan Perdana Menteri, diisytiharkan darurat satu negara tuan-tuan. Dan yang kena tanggung ialah rakyat biasa. Saudara, bila dapat duit KWSP pula, mereka pun belilah modal nak mulakan perniagaan balik. Tiba-tiba dah mula berniaga 2-3 hari, lockdown balik semula tuan-tuan. Bila lockdown balik semula, modal yang dia dapat daripada duit KWSP yang dia keluarkan tu, akhirnya dipakai sedikit demi sedikit tuan-tuan. Akhirnya duit itu pun habis. Bila habis duit itu, kawan-kawan kita nak mulakan perniagaan balik, sudah mula cari along. Bila mula pinjam along ni tuan-tuan, time berniaga jalan cantik, alhamdulillah, bolehlah bayar tiap-tiap hari, ada yang bayar tiap-tiap minggu. Tetapi bila saudara berniaga dah tak cantik, sekejap lockdown buka, sekejap lockdown tutup, maka akhirnya apa yang berlaku saudara, mereka tak boleh bayar. Bila mereka tak boleh bayar, apa jadi tuan-tuan? Mereka dikejar oleh along-along ini. Dan ada yang tak boleh tahan, disimbah cat rumah mereka. Ada yang keluarga, anak bini diancam dan sebagainya. Bila mereka takut, mereka tak tahu nak buat apa, mereka buntu. Ada di antara kita tuan-tuan mengambil keputusan nekat, mereka bunuh diri tuan-tuan. Paling tinggi kadar bunuh diri saudara ialah ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan dia ada guts, dia berani kata Datuk Seri Ismail Sabri gagal memerintah dan gagal menjaga ekonomi dengan baik. Cuba tuan-tuan tahu, bapa lockdown negara, orang yang dah diiktiraf satu dunia sebagai pemerintah sebuah kerajaan gagal, dia boleh kata orang lain pula gagal tuan-tuan. Patut ke tak patut? Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, itu sebabnya pilihan raya kali ini sangat penting. Bukan setakat hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam, bukan setakat kedudukan bahasa Melayu sudah terombang-ambing zaman PH, malah kedudukan raja-raja Melayu pun goyang tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan, ke bawah dulu tuanku yang di Pertuan Agong, baru 2 tahun jadi yang di Pertuan Agong, patut 5 tahun. Lepas 2 tahun tak tahan dengan kerajaan Pakatan Harapan, dia akhirnya mengambil keputusan meletakkan jawatan. Bukan pelapor je lagi, dengan Agong pun lagi tuan-tuan. Saudara, inilah berlaku zaman pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin.
Itu sebabnya saudara, kita tak boleh biarkan benda ni berulang kembali. Hari ini kita nakkan supaya pilihan raya diadakan segera. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan sebelum berlakunya banjir, kita sudah ada sebuah kerajaan yang kuat. Kita sudah ada sebuah kerajaan yang tahu macam mana nak mengatasi masalah banjir. Tahun depan ada satu masalah yang lebih besar. Tahun depan tuan-tuan, kesan daripada perang di antara Ukraine dengan Rusia akan jadi lebih parah. Kesan tu dah ada sekarang. Kenaikan harga petrol, kenaikan harga diesel, kenaikan harga gandum. Sebab gandum ni tuan-tuan, mereka yang banyak produce. Harga barang lain pun tak pasal-pasal naik, tak tentu pasal. Betul tak betul? Saudara, ini semua memberi kesan kepada ekonomi Malaysia. Tetapi tahun depan tuan-tuan akan berlakunya stagflation. Ini dipanggil stagnant inflation. Saya nak beritahu kadar inflasi, harga barang semua akan naik teruk tahun depan. Dan kalau kita tidak ada sebuah kerajaan yang kuat, kalau kita tidak ada sebuah kerajaan yang kuat, tuan-tuan, tidak ada kestabilan. Bila tidak ada kestabilan, tuan-tuan, pelabur tidak akan kembali masuk ke dalam negara ini. Kita lihat di Johor, daripada negeri nombor 1 pelaburan. Ingat lagi tuan-tuan, nombor 1 paling banyak dapat pelaburan. Zaman dulu, zaman Barisan Nasional. Baru berapa bulan tuan-tuan bagi pada tangan Pakatan Harapan. Sambung pula di zaman Perikatan Nasional. Kita jatuh negeri Johor, jatuh ke tempat keempat tuan-tuan. Tetapi Alhamdulillah, baru ni kita tabalkan balik. Kerajaan Barisan Nasional memerintah negeri Johor. Kita lihat di bawah Datuk On Hafiz, Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz, kita berjaya pulihkan keyakinan pelabur kepada negeri Johor. Kita tengok foreign direct investment, pelaburan langsung asing daripada luar masuk melabur di negeri Johor. Mencurah-curah rezeki Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Inilah tuan-tuan yang kita nak buat di kerajaan persekutuan. Kerana bila pelabur ni masuk, bila pelabur masuk tuan-tuan, dia bawa US dollar, dia bawa Great Britain pound, dia bawa mata wang asing. Boleh tak dia beli barang pakai US dollar, pakai pound? Tak boleh. Dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Bila dia tukar kepada ringgit Malaysia, dia nak melabur di Bursa Saham Kuala Lumpur ke, dia nak buka kilang kat Malaysia ni ke, dia nak beli barang kat Malaysia ni, bila dia tukar ke ringgit Malaysia tuan-tuan, maka demand, permintaan untuk ringgit Malaysia itu akan meningkat. Bila permintaan untuk ringgit Malaysia itu akan meningkat tuan-tuan, penawarannya kurang tapi orang nak banyak, itu yang akan menyebabkan ringgit kembali mengukuh. Bila ringgit kembali mengukuh tuan-tuan, sekarang ni kita beli barang sebab ringgit rendah. Kita beli barang dulu, kita beli spare part lah, contohnya spare part kereta, kita beli dengan US dollar. Kalau dulu harganya RM1, lepas ringgit jatuh, dia sudah jadi RM1.50. Faham tak tuan-tuan? Ada orang kata, oh itu barang import. Saya nak beritahu, barang tempatan pun, contohnya nak buat satu benda, ada 14 ingredient dalam dia. Ada 14 jenis barang yang diperlukan. 10 barang tempatan. Tapi lagi 4 barang import. Walaupun dia barang tempatan, tapi pasal ada elemen barang import, untuk selesaikan buat barang tu juga akan naik. Saya ambil contoh ayam. Ayam ke import ke tempatan tuan-tuan? Ayam tempatan. Orang bela di Malaysia, betul tak? Tapi dedak dia tu kita import ke? Kita import. Jadi bila makanan dedak itu pun harga dia naik, harga ayam pun akhirnya naik. Ini kena faham. Dan bila dia orang datang melabur ke negara ini, dia bawa duit tuan-tuan. Bila dia bawa duit, saudara, okey, contohnya lah, dia buka kilang, ianya akan mewujudkan peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, ekonomi rakyat akan semakin baik, kuasa membeli akan semakin baik, ekonomi akan semakin rancak. Bila ekonomi negara rancak, pertumbuhan ekonomi bagus, pendapatan negara bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, kita ada lebihan tunai, kita pulang balik, bantuan untuk rakyat juga akan bertambah.
Itu sebabnya perlu kita buat pilihan raya ni segera, tuan-tuan. Tetapi biasalah saudara, bila kita buat pilihan raya, kebetulan presiden kita antara yang dianiaya, sama macam Dr. Latif tadi dengan apa ni, Datuk Latif Bandi. Presiden kita pun kena aniaya juga. Lepas tu dia orang pun spin kenyataan presiden. Dia kata kalau kita tak menang, bukan saya kena, Tok Mak Hassan kena, Wi Kasyau kena, Vignes Warren kena. Sebenarnya maksud Datuk Seri Zahid, kalau kita tak menang, Kerajaan Pakatan Harapan yang menang, mereka akan buat balik perangai lama dia. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia lakukan pendakwaan terpilih. Apa bukti berlakunya pendakwaan terpilih? Kita contoh presiden punya kes. Presiden kita didakwa sebab apa? Ada kes tak? Tak ada kes. Tapi pasal dia tak ada kes, dia orang wujudkan kes. Sebab apa wujudkan kes? Sebab bila Mahathir panggil dia, yang sepatutnya didakwa hanya Dato' Najib. Tapi disebabkan bila Mahathir panggil dia, suruh dia bubarkan UMNO, dia tak nak. Suruh dia menyertai bersatu, dia tak nak. Dia kata takkan ular lidi nak makan ular sawut. Betul juga. Dia kata kalau saya bubarkan UMNO tu, 3.7 juta orang akan pergi kencing saya di kubur saya. Dia kata macam mana pula tu? Yalah, orang-orang ahli UMNO ada 3.7 juta. Kalau mereka ni pergi marah dengan saya, kencing di kubur saya, tak bagi ke kubur saya? Betul juga. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila dia tak nak bubarkan UMNO, 10 hari lepas tu, bukan sikit-sikit tuan-tuan, 87 pertuduhan dikenakan ke atas Datuk Zahid. Apa salah dia? Salah dia terima dana politik. Tuan-tuan, di Malaysia ini parti politik ke, ahli politik ke, tak salah, boleh terima dana politik. Parti mana yang tak terima dana politik? Saya nak tanya. Parti Anwar Ibrahim terima dana politik daripada Yahudi, daripada Soros. Saya saksi masih hidup, tuan-tuan. Saya tahu, saya bersama dia dulu. Dia terima dana politik daripada George Soros, penjangat mata wang yang menyerang mata wang kita pada tahun 1997. Dia dapat duit daripada Soros, bangsa Yahudi daripada Amerika. Siapa lagi bagi duit pada dia? Dia buat program-program khusus perkadiran dan sebagainya. Dia dapat duit daripada Konrad Adenauer, Yayasan Kristian daripada Jerman. Belakang dia siapa? Belakang dia CIA. Saudara, ini nak beritahu, tuan-tuan, tak salah kita boleh ambil dana politik. Itu sebab walaupun dia ambil duit daripada Yahudi, kita tak boleh dakwa dia, sebab kita ikut buku. Dana politik tak salah. Tapi bila Datuk Zahid dapat dana politik daripada UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd, Datuk Zahid dituduh menerima rasuah. Tetapi Allah Ta'ala tu maha berkuasa, tuan-tuan. Bila dipanggil saksi-saksi pendakwaan tu, bila peguam bela Datuk Zahid bertanya balik, awak ni dah berniaga lama kat Malaysia ni, takkan Datuk Zahid seorang je yang awak pernah bagi dana politik? Dia kata kami bagi dana politik pada ramai orang. Tun Mahathir pun kami pernah bagi 2.6 juta. Kita bagi kepada suami kepada anak saudara dia. Siapa dia? Tan Sri Rahmat, suami kepada Yasmin. Rupa-rupanya Tun Mahathir dapat juga 2.6 juta. Dia duk ratib 2.6 bilion. Last kali angka pun sama, 2.6 juta. Muhyiddin dapat 1.3 juta daripada orang yang sama bagi duit kepada Datuk Zahid. Begitu juga dengan Syafiq Abdal, Hanifah Ahmad. Tapi persoalan dia, hakim yang mengadili kes ini, dia kata nama yang disebut oleh saksi pihak pendakwaan, dia sebut bukan hanya nama Datuk Zahid, dia sebut nama Muhyiddin, dia sebut nama Mahathir, dia sebut nama Syafiq Abdal dan lain-lain. Tapi kenapa Datuk Zahid seorang yang didakwa? Hakim pun dah mula nampak tak betul. Nasib Datuk Zahid baik, tuan-tuan. Hakim tu pula lagi sebulan nak pencet.
Jadi bila hakim nak pencen ni, kau nak ugut dia, kalau kau tak jatuhkan hukuman Zahid, kan, maka kau akan dibuang kerja. Aku lagi sebulan nak pencen, aku peduli apa? Betul tak? Kalau nak sogok, kalau kau jatuhkan hukuman pada Datuk Zahid, aku naikkan kau ke mahkamah di peringkat yang lebih tinggi. Kalau nak sogok pun dah tak not. Sebab apa? Sebab dah tinggal sebulan. Nak naik pangkat macam mana? Betul tak? Itu rezeki Datuk Zahid. Maka dia pun dibebaskan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, tuan-tuan. InsyaAllah dalam kes dia yang lagi 47 ni pun dia boleh lepas. Sebab benda-benda yang tak masuk akal. Kesalahan yang dibuat oleh pegawai dia. Dia ada dua keping cek. Satu cek Yayasan Akal Budi, satu lagi cek peribadi. Kalau bayar kontraktor yang buat kerja untuk Yayasan Akal Budi, maka sepatutnya pakai cek Yayasan Akal Budi. Betul tak betul? Tapi kalau bayar cek, nak bayar untuk kredit card, sepatutnya pakailah cek peribadi. Betul tak? Sebab meja Mazlina tu dia jaga dua-dua cek. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia pakai cek Yayasan Akal Budi, bayar kredit card. Tak pasal-pasal Datuk Zahid kena. Dan dalam kes ini, meja Mazlina dalam mahkamah sendiri mengakui memang dia silap. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kes ini pun saya yakin saudara Datuk Zahid akan menang. Apatah lagi hakim dah tengok dah, bila dia dituduh menyalahguna kuasa. Apa yang dia salah guna kuasa? Dia beli 2 buah banglo. Pihak pendakwaan kata banglo ni dibeli oleh Datuk Zahid pakai duit yayasan untuk boleh betulkan bateri tu. Saya rasa yang itu lebih okey. Yang ini dia ada sangkut-sangkut sikit. Dia beli 2 banglo. Dia orang cakap dia beli untuk dia duduk pakai duit yayasan. Tuan-tuan, akhirnya hari ni hakim dah pergi melawat dah tengok dah Yayasan Al-Falah, dah tengok dah pusat tahfiz ni. Dia pun dah mengesahkan bahawa dua-dua ini, tuan-tuan, satu dah buat tempat penginapan dan juga kelas untuk tahfiz Al-Quran, satu lagi dah nampak untuk pendidikan agama untuk orang-orang dewasa, untuk dakwah dan sebagainya. Memang berlaku dah lama dah. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, tak ada masalah untuk Datuk Zahid dilepaskan dalam kedua-dua buah kes. Jadi malam ni, saudara, saya yakin ramai yang nak bertanya dengan saya. Tadi ada pesanan yang minta supaya diadakan sesi soal jawab. Jadi saya yakin tuan-tuan pun ada benda yang berbuku ke hati. Mungkin tak dapat jawapan dekat mana-mana media. Jadi hari ini saya rasa malam ni kita nak buat secara 2 hal. Tuan-tuan boleh tanya pada saya boleh jawab, tuan, insya-Allah. Okey, silakan. Ada, kita buka pada sesi soal jawab. Siapa yang nak tanya soalan boleh angkat tangan. Okey, kalau ada, saya sedang ada di sini. Ya. Ada? Apa lagi isu-isu yang bermain dekat Felda ni, yang isu pusat yang boleh saya kasih clear? Ada tak? Ada abang-abang di sebelah sini nak bertanyakan apa-apa soalan? Tu, adik tu. Saya ada soalan tadi, ada orang WhatsApp kat saya. Okay. Saya orang WhatsApp soalan tu. Sekejap ya, Datuk. Yang lain tu kalau takut boleh WhatsApp. Saya minta saudara Hafiz pun boleh kumpulkan soalan-soalan lagi. Okey, Datuk, WhatsApp dia bunyi begini. Minta Datuk ulas tentang pelepasan cukai genting zaman PH dan kapal Equanimity. Okey. Ini kena faham.
Saudara, pada tahun 2014, genting ni dia kena lebih kurang 4.8 bilion 4.8 bilion cukai. 4,800 juta ringgit. Banyak tu. 4,800 juta ringgit cukai. Maka dia telah memohon untuk pelepasan cukai. Kerajaan Malaysia masa tu bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tak bagi. Bila kita tak bagi, tuan-tuan, dia saman kita. Dia saman kita. Dia saman kita. Dan bila kita disaman, tuan-tuan, tahun 2019, ketika Pakatan Harapan sudah pun mengambil alih kerajaan, pada ketika itu Tommy Thomas dalam buku dia sendiri, dia mengaku ni, dalam buku yang dia tulis, dia mengaku dia telah panggil Genting datang ke rumah dia. Dia panggil Toke Genting ni datang ke rumah dia, berbincang untuk membeli kapal Equanimity. Kapal Equanimity ni ialah kapal yang kononnya milik Jolo. Kononnya dibeli dengan menggunakan duit 1MDB. Kononnya lah, kononnya. Dakwaan dia begitu. Saya nak jawab tentang pelepasan cukai dulu. Jadi apa yang berlaku? Kapal ini kalau nak ikutkan, mahkamah tetapkan harga nak jual kapal ini mestilah dijual minimum harga buka ni mesti 130 juta US dollar. Okey? Tetapi saya tak tahu apa benda yang dicakap oleh Tommy Thomas. Last kali dia jual kapal ini, Kerajaan Pakatan Harapan jual kapal ini kepada Genting dengan hanya harga 126 juta. Harga sebenar dia, Jolo kononnya beli 250 juta ini. Maknanya lebih kurang separuh harga kapal tersebut. Dan kapal ini saya nak beritahu, lepas Genting beli 126 juta, dia jual dengan harga 200 juta. Siapa yang dapat lebihan 74 juta US dollar ni, tuan-tuan, saya pun tidak tahu. Tapi tuan-tuan sendiri boleh fikir. Betul tak betul? Itu tak apa lagi. Disebabkan, ini bukan saya cakap, pasukan petugas khas yang siasat Tommy Thomas ini, dia yakin bahawa ada kaitan di antara penjualan kapal Equanimity ini dengan pelupusan cukai. Cukai yang dulu kerajaan BN tak nak bagi, dikecualikan kepada Genting 4.8 bilion itu. Tiba-tiba Lim Guan Eng di bawah pemerintahan Mahathir, tuan-tuan, telah pun memberikan pelepasan cukai 4,800 juta ringgit kepada Genting, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, 4,800 juta ringgit lebih besar, tuan-tuan, daripada jumlah BSH yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Cuba tuan-tuan bayangkan, begitu besar jumlah yang telah pun diberikan kepada Genting. Kapal Equanimity ni, tuan-tuan, siapa sebenarnya yang nak rampas? Yang nak rampas ini ialah DOJ, Department of Justice Amerika. Kenapa dia nak rampas? Sebab kononnya mereka mengatakan dengan menggunakan duit yang dicuri daripada 1MDB, tuan-tuan, Kadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi, Lau Tek Jo telah pun membeli 17 aset. Ada yang dia beli private jet milik Jolo di Singapura, ada yang dia beli kapal Equanimity, ada yang dia beli macam-macam je ni lah, lukisan Picasso, ada dia beli rumah di Beverly Hills, ada yang dia beli apa nama piano, dan macam-macam, 17 jenis barang. Jadi dalam erti kata lain, saudara, barang-barang ini ialah barang kes. Tapi yang peliknya, yang nak rampas DOJ, tiba-tiba bila kapal Equanimity ditahan oleh pihak berkuasa di Bali, Indonesia, kapal ini tidak dihantar pergi ke
DOJ tidak dihantar pergi ke Amerika. Kapal ni tiba-tiba dihantar pergi ke Malaysia. Sampai kat Malaysia pula, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir kata, kapal ni kita tak boleh simpan lama. Kerana kalau kita simpan lama, kos maintenance dia tinggi. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, tuan-tuan ni boleh bayangkan tak tuan-tuan, macam mana bentuk barang rampasan? Pernah tengok tak dekat JPJ, kadang-kadang dia rampas kereta? Pernah tengok? Pernah tak pernah ni makcik? Pernah kan? Senyap je orang Tenggara 2 ni. Saya suara dah tak ada ni. Tuan-tuan, pernah betul tak? Kadang-kadang kat balai polis kita pergi pun ada juga kereta yang dirampas oleh polis, betul? Pernah tak kita dengar pihak polis mengatakan, oh kita kena tukar minyak hitam, kena tukar sporim, kena tukar apa ni, tayar dah botak, kita kena tukar kereta-kereta rampasan ni? Ada? Tuan-tuan, Mahathir kata ni kapal yang dirampas ni mesti diservis setiap bulan, dan kos nak maintain ni 2.1 juta ringgit. Jadi kita kena jual cepat. Tiba-tiba kita dapati tuan-tuan, kapal ni dah berada di Langkawi. Kita tanya balik atuk kita ni, macam mana kapal ni boleh berada di Langkawi? Dia kata kapal ni 2-3 hari sekali kita kena bawa bersiap-siap supaya teritip tidak hinggap di badan kapal. Macam tu sekali dia jaga. Saudara, daripada situ pun kita boleh agak siapa sebenarnya toki kapal ni. Betul tak? Kenapa beria-ria sangat dia nak jaga? Lepas tu tuan-tuan, adalah pula orang cerita kalau ikut logbook kapal ni, Mahathir dah naik tu bukan sekali dua tuan-tuan. Ada yang kata sampai 150 kali. Pegawai yang menjaga logbook kapal ni. Jadi tuan-tuan, macam mana barang kes belum berjalan dah dijual? Sebab apa? Sebab takut bila kapal ni masih ada, kes berjalan, last kali didapati tidak ada penyalahgunaan kuasa, salah laku dan sebagainya, last kali kapal ni dipulangkan balik. Ini dua isu yang ditanya tadi. Ada soalan lain? Ada. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kestabilan dan kemakmuran. Saya Azhar bin Zainal Abidin, Susah Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Mersing. Saya ada dua persoalan, Datuk. Yang pertama, boleh tak Datuk terangkan sedikit tentang isu kapal perang LCS yang mana membabitkan mantan ahli Parlimen Mersing. Dan yang kedua, soalan daripada rakan-rakan, mungkin Datuk menjelaskan sedikit berkaitan dengan pengguguran calon-calon yang nama-nama besar yang sepatutnya dicalonkan dalam PRU ke-15 kali ini. Itu saja, terima kasih Datuk. Okey, saya tak nak sentuh pasal mantan ahli Parlimen Mersing lah, walaupun sudah ada laporan polis yang dibuat oleh Rafizi Ramli yang mengatakan bahawa kapal ni ada kaitan dengan syarikat yang dimiliki oleh isteri kedua kepada ahli Parlimen Mersing sebelum ni. Itu biar dia yang jawab. Cuma saya nak beritahu kebobrokan Pakatan Harapan ni tuan-tuan. Itu sebabnya bila kita nak bagi orang mentadbir negara, kita kena cari pertamanya orang yang elok, yang keduanya pandai. Kalau dia perangai elok, dia lilit serban tinggi macam mana pun, dia tak pandai, jahanam negara. Kalau orang tu tuan-tuan perangai tak elok tapi dia pandai, dia pandai last kali, dia pandai menipu kita, kita pun jahanam juga kan? Jadi ianya kena seimbang. Pertama elok, kedua pandai. Saya nak beritahu tuan-tuan, kapal LCS ini, saudara, yang menjadi masalahnya ialah pandangan di antara Boston Naval Shipyard
bos kepada syarikat Boston Naval Shipyard. Dia ni Laksamana Angkatan Tentera dulu. Okey. Sebelum Laksamana yang baru mengambil alih sebagai Panglima Angkatan Tentera, dialah Panglima Angkatan Tentera. Dia ada kepakaran bab marine ni. Memang kepakaran ni. Tetapi pada ketika nak beli kapal 6 biji ni, tuan-tuan, nak buat kapal 6 biji ni, pada ketika itu, saudara, Panglima Angkatan Tentera yang sedia ada berbeza pandangan dengan bos lama dia. Panglima yang baru ni, yang kita pelik, Panglima yang baru tu, dia nak supaya digunakan satu teknologi yang dah wujud daripada tahun 1970-an. Kalau saya Menteri Pertahanan pun, apa barang saya nak buat kapal baru, kapal perang, saya nak pakai teknologi tahun 70-an, dah lapuk. Betul tak betul? Itulah pandangan sama seperti apa yang dilontarkan oleh bekas Panglima TLDM yang sudah menjaga Boston Naval Shipyard. Jadi ini pun menyebabkan ada perbalahan. Tetapi saudara, fitnah mereka ni mengatakan kita dah belanja 6 bilion ringgit, 6,000 juta ringgit, tapi satu kapal pun tak ada. Sebab kapal ni semua halimunan. Faham tak halimunan? Halimunan maknanya kapal tu ada tapi tak boleh dinampak oleh mata kasar. Dia nak menganjing kita lah sebenar cerita. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebab apa tak ada satu kapal pun siap walaupun dah belanja 6 biji, 6 bilion. Kos nak siapkan 6 biji kapal ini 9 bilion. Tapi kalau buat kapal ni, buat sebiji, siap, buat lagi sebiji, siap, buat lagi sebiji, siap, sampai 6 biji, tak bolehlah dapat 9 bilion. Kenapa dia boleh dapat murah 9 bilion kos dia? Sebab kita beli barang secara pukal. Kita beli barang serentak, kita bina serentak. Jadi bila beli barang banyak, kita dapat dengan harga yang lebih murah. Ini orang mana pun tak payah belajar universiti pun boleh tahu. Betul tak? Kita pergi beli beras satu kampit. Beras harga kawalan, mungkin tak boleh nak jadikan contoh. Kita beli apa lagi? Katalah beli baja satu kampit, harga RM50. Kalau kita beli 1000 kampit, takkan harga RM50. Betul tak? Mestilah dapat murah, tuan-tuan. Jadi 6 bilion ni sudah dibelanjakan untuk membina, untuk membeli barang-barang hardware, semua sekali barang nak buat ni, dan software, termasuk barang elektronik, termasuk barang apa ni, senjata peperangan, semua sekali dah beli. Dah hampir lengkap lah, belum lengkap habis sebab ada lagi 3 bilion belum dibelanjakan. Jadi kapal ni dibuat serentak. Dan mengikut Mat Sabu pada tahun 2019, kapal ni dah siap 52%. Maknanya mana datang logik kapal ni? Tak ada, kapal ni ada. Cuma kapal ni tuan-tuan, saudara, bila dah siap dia punya body, biasanya apa yang dia orang buat, dia akan buat majlis pelancaran kapal. Jadi bila buat majlis pelancaran kapal itu, dia akan suruh seorang wanita melancarkan kapal itu. Ini memang budaya Navy, dia orang tahulah. Dan menamakan kapal tersebut. Kalau dia kata apa pasal pula apa ni isteri kepada Sultan Nazrin pula yang melancarkan dia. Saya nak beritahu, isteri Mat Sabu pun pernah melancarkan kapal ketika Mat Sabu Menteri Pertahanan. Jadi maknanya dia orang tahu tapi buat-buat tak tahu. Dia orang tahu, dia buat-buat bodoh, tuan-tuan. Tapi saya percaya memang bodoh pun. Itu realiti. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, tahun 2019 mereka membuat keputusan menghentikan pembinaan kapal itu.
Bila dia hentikan pembinaan kapal itu, bila kita tukar kerajaan, bila wujudnya kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri, sekitar tahun 2022, Datuk Seri Ismail Sabri telah meluluskan supaya dibelanjakan baki lagi 3 bilion untuk siapkan kapal itu. Tetapi masa itulah tuan-tuan, pembangkang memainkan isu kata dah belanja 6 bilion tapi kapal tak siap. Sebenarnya yang berhentikan pembinaan kapal ini mereka. Tetapi yang jadikan isu kenapa kapal ini tak siap, dia orang juga. Tapi ada orang kita pun termakan. Ini masalah dia saudara. Itu sebabnya jangan sesekali kita biarkan orang yang tak tahu mentadbir negara, tak boleh membuat penilaian yang wajar, penilaian yang waras menggunakan otak, akal, fikiran yang rasional. Kalau kita tak pilih orang yang cerdik ni tuan-tuan untuk menjaga negara ini akan karam. Sama seperti bagaimana kapal 6 biji kapal LCS ini tuan-tuan. Saya nak beritahu, ada di antara barang-barang yang dah beli itu tuan-tuan, ada kemungkinan besar sekitar 1 bilion lebih, ada kemungkinan besar barang-barang ni dah tak boleh digunakan. Akibat dia apa? Akibat daripada pemberhentian. Dan bila diberhentikan ni saudara, harga barang dulu dengan harga barang sekarang sama tak sama? Tak sama. Sebab dulu Datuk Seri Najib bila dia jadi Perdana Menteri, ekonomi bagus, mata wang telah dikukuhkan, walaupun pernah jatuh 2014, pernah jatuh lagi 2016. Datuk Najib kukuhkan balik bila serah pada Mahathir. RM1 $1 bersamaan dengan RM3.85. Hari ini $1 bersamaan RM4.70. Kalau dah buat kapal perang ni tuan-tuan, dah tentu kita beli barang daripada luar negara. Betul tak betul? Kalau dulu nak siapkan, nak komplitkan, kita perlu lagi 3 bilion. Lepas ni nak komplitkan 5 bilion, belum tentu cukup. Ini sebab ada kerajaan pekak bernama Pakatan Harapan. Tuan-tuan, dia tak faham. Ini kena jelaskan kepada kawan-kawan. Okey, jawapan tu. Ada lagi? Ada yang saya tertinggal lah? Sudah Okey, ada soalan lain? Silakan. Tu. Okey. Okey, Datuk, sekejap Datuk. Ada lagi satu yang telah ditulis tadi. Okey. Sorrylah, saya punya tekak ni dia dada ni pun kahak dia banyak. Okey. Ada soalan lagi tu Kenapa nama-nama besar seperti seperti Syahdan Kasim, Anwar Musa tidak dicalonkan. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum ni kita tak pernah ada masalah. Sebab kita punya pemimpin ni tak pernah diuji. Okey? Tak pernah diuji dengan kekalahan. Betul tak? Selama hari ni, lepas dia kita pilihan raya, terus lantik siapa Perdana Menteri, siapa Menteri. Dan biasanya bila kita nak pilih pemimpin, kita nak pilih ahli majlis kerja tertinggi, kita akan pilih tuan-tuan, kita akan pilih orang yang ada jawatan menteri, orang yang dah biasa keluar TV, Itulah cara kita pilih.
selepas ni tuan-tuan, UMNO kena pilih orang yang betul-betul boleh jaga parti, orang yang betul-betul setia pada parti. Sebab apa saya kata begini? Kalau dulu kita tak pernah pun ada wakil rakyat kita lompat parti. Biasa wakil rakyat pembangkang yang bertanding bebas ke, bila mereka kalah mereka lompat masuk kita, betul lah? Itu yang biasa berlaku. Tetapi belum pernah lagi orang UMNO pergi lompat keluar daripada UMNO. Tak pernah. Lepas pilihan raya 2018 baru berlaku. Bila lepas pilihan raya 2018 baru berlaku, baru kita tahu bila kalah ni rupa-rupanya ada di antara kita ni tidak setia. Sebelum ni kita ingat mereka ni beria-ria setia sebab dah lama jadi pemimpin. Ini kena faham. Ada di antara kita seperti 16 orang, termasuklah ahli parlimen Mesir, dia membuat lompatan jarak jauh yang pertama. Lompat. Ada di antara kita, dia tak lompat, tapi dia suruh budak-budak dia keliling dia semua sekali. Dia kata kau pergi dulu, aku akan menyusul kemudian. Dia dah pergi, budak-budak dia pun dah pergi, dia pun dah hasut ahli parlimen, dia dah hasut orang kat Sabah pun dah pergi. Tiba-tiba menang raya di Cameron Highland. Dah nampak dah sinar tu di hujung terowong, dah nampak. Dia pun tarik. Budak-budak dia dah sebelah sana terkontak-kantik. Budak-budak dia dah mula maki dah, kau suruh aku masuk lah, sekali kau tak masuk. Betul tak? Ada juga pemimpin kita macam tu. Ada juga dia orang UMNO, tapi dia membantu Tuan Mahathir, dia membantu Muhyiddin Yassin. Ada juga dia mula-mula dengan kita. Mula-mula dia memperjuangkan muafakat nasional antara pendekar, antara orang yang bekerja keras menyatukan orang Melayu, bekerja keras dalam kempen-kempen pilihan raya. Tetapi sekerat jalan tuan-tuan, bila kita bergabung dengan Muhyiddin Yassin, tiba-tiba kiblat dia bukan lagi kepada Presiden UMNO. Kesetiaan dia bukan lagi kepada Presiden UMNO, bukan lagi kepada parti. Dia lebih setia kepada Perdana Menteri yang merupakan Presiden parti yang memusuhi kita. Tuan-tuan, ada juga di antara kita yang digugurkan ini, saudara, dia dah minta izin dengan ahli jawatan kuasa bahagian dia untuk menyertai bersatu. Tapi ahli jawatan kuasa bahagian dia tak nak. Dia sebab dia nak, kalau boleh dia lompat sekali dengan ahli jawatan kuasa bahagian dia. Bila ahli jawatan kuasa bahagian dia bantah, dia tarik handbrake. Saya nak beritahu tuan-tuan, semua maklumat ini ada di dalam tangan Presiden. Presiden tahu siapa yang setia, siapa yang tak setia, siapa yang nak lompat tak jadi, siapa yang lompat nak masuk balik kita tak bagi. Ada. Tuan-tuan rasa yang 16 orang tu, termasuk ahli parlimen tuan-tuan, dia tak nak masuk balik UMNO? Dia nak masuk, tapi kita tak bagi. Bukan tak layan, tak bagi. Sebab kita nak pastikan bahawa kalau kita nak bagi dia masuk, mesti dia nak jawatan ahli parlimen balik. Betul? Itu je yang dia nak. Kenapa kita nak bagi dia jadi ahli parlimen balik? Ada ramai ahli UMNO yang setia, tuan-tuan, tapi tak dapat pun jadi calon. Betul lah? Apa pasal kita nak bagi orang yang tak setia untuk jadi calon? Itu sebab saya minta lah kepada kakak-kakak, abang-abang, memang kita masing-masing kita ada tokoh yang kita minati. Sudah pasti kita ada tokoh yang kita sokong. Tetapi kita mungkin tak tahu tokoh kita ini dalam diam-diam sebenarnya sudah pun menzahirkan niat dia nak menyertai bersatu. Tak jadi kerana atas bantahan ahli jawatan kuasa bahagian. Ada di antara mereka juga memang membantu bersatu, membantu Mahathir, membantu Muhyiddin, malah lebih setia berbanding dengan orang bersatu yang ada di dalam bersatu. Jadi bila kita nak pilih ahli parlimen, terutamanya
kita nak pastikan bahawa ahli parlimen ini lepas pilihan raya, sama ada UMNO menang ke, UMNO kalah ke, dia tetap ahli parlimen Barisan Nasional. Itu penting. Saya ambil contoh lah tuan-tuan. Dia orang kata, kita kan dah ada akta lompat parti. Apa kita nak takut ahli parlimen kita lompat parti? Mereka kalau lompat parti, mereka akan hilang kerusi. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau mereka lompat parti, memang mereka hilang kerusi. Tetapi kalau katalah daripada 119 ahli parlimen UMNO yang kita pilih, ada 30 orang atau ada 29 orang yang dia menang. Katalah ahli parlimen kita semua menang, 119 orang semua menang, kita boleh bentuk kerajaan sendiri, betul lah. Tak payah anggap orang lain, kita sendiri boleh menang, kita boleh bentuk kerajaan sendiri, tuan-tuan. Tetapi katalah ada 29 orang ini, bila nak pilih Perdana Menteri, dia kata dia nak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dia bagi SD siap-siap bagi kat Muhyiddin. Bila Presiden parti kita hantar nama, kita nak nama ni menjadi Perdana Menteri. Sampai ke Agung, Agung dapat surat daripada orang lain mengatakan orang itu ada majoriti, sedangkan kita menang paling banyak. Bila disiasat, rupa-rupanya musuh kita sudah dapat 29 orang daripada belah kita, bagi SD kepada dia untuk angkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, bila dia bagi SD pada Muhyiddin jadi Perdana Menteri, hilang tak kursi dia? Tak hilang. Parti marah, parti pun mengambil keputusan pecat 29 orang ni. Hilang tak kursi dia? Tak hilang. Yang rugi siapa? Parti yang rugi. Betul lah. Jadi sebenarnya saya minta lah, kita boleh bagi pandangan kita boleh melobi, kita boleh buat apa saja untuk dapatkan kerusi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ini. Tetapi bila parti sudah memutuskan, kalau kita nak menang pilihan raya, kita kena akur dengan keputusan itu. Tak kira siapa pun yang bertanding, walau kita menyampah sekalipun dengan orang tu, bila dia bertanding atas logo Barisan Nasional, kita kena pastikan anak kita, diri kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, sanak saudara kita, ibu bapa kita, kita kena yakinkan mereka untuk keluar mengundi dan undi calon Barisan Nasional. Ini penting. Kerana kalau kita tidak ada semangat macam ni tuan-tuan, setiap kali bila pemimpin kita tidak dinamakan, kita boikot. Setiap kali bila orang yang kita tak suka diangkat menjadi calon pilihan raya, kita boikot. Tuan-tuan, kekalahan tahun 2018 akan berulang kembali. Bila kekalahan tahun 2018 berulang kembali, saya nak beritahu, yang akan jadi mangsa bukan orang UMNO yang setia saja. Orang UMNO yang tak setia macam Syahidan Kasim ni tuan-tuan, dah lebih 30 tahun jadi wakil rakyat, dah pernah jadi menteri besar, dah pernah jadi menteri kecil, dah pernah jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, duduk di Arau Perlis, boleh jadi menteri di wilayah persekutuan, jaga negeri di wilayah persekutuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Tapi masih lagi tak bersyukur. Bila tak dapat jadi wakil rakyat sekali, terus announce bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Di mana letaknya kesetiaan dia sebagai ahli? Sebenarnya keputusan parti menggugurkan dia sangat tepat. Betul tak betul? Sebab bila gugurkan dia, bila kita gugurkan Ismail Muttalib, mereka menunjukkan belang mereka yang sebenar. Mereka pun melompat bertanding atas tiket parti lawan. Saudara, kalau ada beribu orang macam ni tuan-tuan, saya tak tahu apa jadi kat Malaysia. Nasib baiklah ada seorang nama Syahidan Kasim.
Cuma saya minta ahli-ahli di akar umbi, saudara, kita jaga keharmonian kerana kita perlu menang. Kita perlu menang. Kalau kita tak menang ni saudara, saya yakin tuan-tuan lebih banyak musibah akan menimpa negara kita. Apatah lagi tuan-tuan, ada setengah-setengah hari ni tak tahu nak pilih Bersatu, nak pilih BN ke nak pilih PH. Dia kata tak apalah, kita ambil tengah-tengah, kita bagi kepada PN. Kerana kamu mengundi PN ini akan menyebabkan BN tidak cukup kursi untuk memerintah. Dan akhirnya tuan-tuan, yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, saya semalam dah terangkan, seorang yang dah didapati bersalah. Saudara, kalau nak kata mahkamah ni tak adil ke apanya tuan-tuan, apa pun saya nak beritahu dengan orang, kedua-dua peguam kanan ni, baik Karpal Singh, baik Ram Kalpa, kedua-duanya bila nak menyelamatkan nyawa Anwar di mahkamah sudah mengaku bahawa liwat itu memang berlaku, tetapi bukan atas paksaan. Ianya berlaku di atas suka sama suka. Tuan-tuan, kita umat Islam ni saudara, kita tak peduli sama ada dipaksa ke, sama ada ianya paksa rela ke, atau suka sama suka ke, liwat tetap liwat. Betul tak betul? Boleh tak kita angkat keturunan puak-puak Nabi Lut ni tuan-tuan? Tak boleh. Kerana bila kita angkat orang-orang yang macam perangai keturunan Nabi Lut ini saudara, bila Allah turunkan bala pada negara kita, dia akan kenakan pada semua orang. Dia tak peduli orang tu orang UMNO ke, orang PAS ke, orang PKR ke, orang keadilan ke, semua akan kena tuan-tuan. Itu sebab kita kena pastikan jangan sampai kita berbelah bagi. Kita kena bulatkan tekad, kita kena undi hanya satu parti, tidak lain, tidak bukan. Barisan, barisan, barisan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Rahman di atas